又是怀疑作文，我不想做啊。Akai sana tuh kenikong ako karangan tuh sah karangan bisa itu kay Tuan-tuan dan puan-puan, untuk maklumat anda, bahasa Cina menjadi QLin subjek bagi murid-murid SJK Saming. 87% ke atas murid menggunakan bahasa Iban sebagai bahasa ibunda. Inilah menjadi faktor utama bagi murid sukar menyampaikan pendapat atau idea dalam bahasa Cina. Kemahiran penulisan dan kosakata murid-murid amat terhad. Strategi pengajaran dari mudah ke sukar yang diamalkan sebelum ini menyebabkan murid terlalu bergantung kepada guru dari segi penyampaian idea dan jalan cerita. Oleh itu, kami cuba menggunakan teknik round robin dan round table dengan hasrat menambah baikkan P dan P dalam penulisan bahasa Cina murid-murid. Objektif umum mengkaji sama ada teknik round robin dan round table sebagai satu strategi penguasaan kemahiran menulis dapat memperbaiki sikap murid terhadap penulisan bahasa Cina berbanding dengan kaedah tradisional. Objektif khusus 1. Meningkatkan kemahiran murid-murid tahun 4 dalam penulisan struktur ayat yang betul dan gramatik. 2. Meningkatkan peratus kelulusan mencapai tahap minimum murid-murid tahun 4 dalam penulisan karangan bahasa Cina. 3. Memupuk minat murid-murid tahun 4 terhadap pembelajaran penulisan karangan bahasa Cina. Sasaran kumpulan kajian kami ialah murid-murid tahun 4. Murid-murid tahun 4 terdiri daripada 2 orang lelaki dan 4 orang perempuan. Antaranya seorang berbangsa Cina, seorang berbangsa Iban, dan 4 orang adalah kacukan Cina dan Iban. Kumpulan kami telah menggunakan 3 cara untuk meninjau masalah yang dihadapi oleh murid-murid tahun 4 dalam penulisan karangan bahasa Cina, yaitu pemerhatian kelas, ujian pra, dan temu bual. Daripada cara tinjauan pemerhatian kelas, kami mendapati murid-murid tidak tahu atau tiada idea untuk menulis karangan. Keadaan ini telah menyebabkan mereka tidak berminat untuk menulis karangan bahasa Cina. Seterusnya, kami juga mendapati keputusan murid-murid dalam penulisan karangan bahasa Cina tidak memuaskan melalui tinjauan jenis ujian pra. Ini dapat dibuktikan dengan hanya seorang sahaja lulus, yaitu mendapat grade C, dan 5 orang pula mendapat grade E dalam penulisan. Keputusan sebegini amat mengecewakan. Selain itu, kami juga mengadakan temu bual dengan murid-murid. Melalui tinjauan ini, kami boleh membuat rumusan bahawa kebanyakan murid berasa bosan kerana tidak tahu atau tidak berminat untuk menulis karangan bahasa Cina. Pelaksanaan tindakan kami adalah seperti dalam jadual ini. Kajian ini berjaya disempurnakan dalam tempoh waktu 3 bulan. Pelaksanaan kaedah round robin dan round table adalah seperti berikut. 6 orang murid akan dibahagikan kepada 2 kumpulan dengan 3 orang sekumpulan. Murid akan melaksanakan round robin dengan mengemukakan idea masing-masing secara bergilir-gilir mengikut putaran jam. Guru akan mengedarkan sekeping kertas kepada setiap kumpulan dan round table akan dijalankan dengan mengutarakan idea dalam kertas secara bergilir-gilir. Setelah selesai, semua murid mengemukakan idea, mereka akan membentangkan hasil kolaboratif mereka dalam kumpulan. Ini adalah pelan duduk murid-murid dalam kelas semasa penggunaan kaedah round robin dan round table dilaksanakan. Guru akan melaksanakan tugas sebagai fasilitator.
Ini adalah perbandingan markah murid sebelum dan selepas ujian pasca. Peningkatan jurang markah adalah dalam lingkungan 10 hingga 38 dalam tempoh 2 bulan. Ini adalah peningkatan dalam peratusan markah selepas ujian pasca. Mari kita tengok perbandingan grade karangan antara ujian pra dan ujian pasca. Ujian pra mencatatkan rekod 1C 5E untuk 6 orang murid tahun 4, manakala ujian pasca mencatatkan 2B, 2D, 2E. Penilaian melalui pemerhatian dan temu buah mendapati 100% murid-murid berseronok dengan kaedah round robin dan round table. Secara keseluruhan, prestasi murid-murid tahun 4 dalam penulisan karangan bahasa Cina telah menunjukkan peningkatan yang memberangsangkan dalam ujian bulanan dan ujian pasca. Senario ini membuktikan kaedah round robin dan round table telah menyumbang kepada proses pembelajaran dan pengajaran yang berkesan. Dengan adanya kaedah round robin dan round table, murid-murid dapat melibatkan diri dalam perbincangan dan berminat untuk menulis karangan. Dicadangkan tempoh masa kajian perlu dipanjangkan untuk mendapatkan hasil yang lebih jitu. Kaedah ini juga sesuai dipraktikkan dalam penulisan karangan mata pelajaran lain. 我能更容易理解写作的内容要求。我有更多的机会参与教学的活动。我享受和同学一起写作的过程。我开始喜欢华文写作了。这个写作教学让我有更多的写作灵感。我喜欢 teknik round robin and round table 的方法，它让我有更好的学习。